Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Bila binti Musafah ingin membentangkan salah satu tajuk ensiklopedik iaitu memelihara ukhuwah Islamiah. Ukhuwah bermaksud perhubungan. Memelihara ukhuwah Islamiah ialah menjaga hubungan di antara saudara se-Islam. Memelihara ukhuwah Islamiah di antara satu sama lain amatlah penting dalam kehidupan kita. Bagi tajuk memelihara ukhuwah Islamiah ini, kita akan berpandukan kepada surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Hal ini kerana terdapat larangan-larangan daripada Allah dalam perkara yang boleh merosakkan ukhuwah antara satu sama lain. Di dalam ayat ini jelas menyatakan larangan dan perintah dalam memelihara ukhuwah Islamiah. Mari kita lihat larangan-larangan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Larangan yang pertama ialah la yaskhar yang membawa maksud larangan menghina. Asbab nuzul ayat adalah kerana sekumpulan orang daripada Bani Tamim yang mengejek sahabat Rasulullah SAW yang miskin dan selikih, serta Ummu Salamah diejek oleh beberapa orang isteri Rasulullah SAW kerana beliau rendah. Daripada asbab nuzul ayat ini, Allah melarang kita menghina antara satu sama lain tidak kira jantina. Seterusnya, wala talmizu anfusakum yang membawa maksud larangan mencela diri sendiri. Larangan ini meliputi seluruh umat Islam kerana umat Islam adalah bersaudara. Larangan yang ketiga ialah wala tanabazu bil qaul yang membawa maksud larangan memanggil dengan gelaran buruk. Asbab nuzul ayat ini adalah kerana ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, penduduk-penduduknya mempunyai gelaran-gelaran tertentu yang dipanggil dengan gelaran tersebut. Mereka memberitahu Rasulullah SAW bahawa mereka tidak suka dipanggil dengan gelaran tersebut. Maka turunlah ayat ini. Antara panggilan yang haram dipanggil adalah seperti fasik, Yahudi dan munafik. Manakala harus jika panggilan itu membawa kebaikan seperti Al-Faruq untuk Umar Al-Khattab, Abu Turab kepada Ali bin Abi Talib, Tan Sri maupun Datuk. Selain itu, ijtanibu kathira minas sunni yang membawa maksud larangan buruk sangka. Buruk sangka terbagi kepada dua, iaitu haram buruk sangka terhadap orang yang baik, amanah dan jujur, manakala harus buruk sangka terhadap orang yang terkenal dengan sifat buruk, fasik dan melakukan maksiat. Pernah dengar perkataan husnuzan? Husnuzan adalah perkataan berlawanan bagi buruk sangka, iaitu baik sangka. Kita mestilah sentiasa bersangka baik dalam apa juga keadaan agar dapat menjauhi daripada berfikiran negatif. Larangan yang kelima ialah wala tajassasu yang membawa maksud larangan mengintip kesalahan orang lain. Mengintip kesalahan orang lain bermaksud mencari-cari kebaikan orang lain dan menyelidiki rahsia mereka untuk keaiban. Akhir sekali, wala yaghtab ba'dukum yang membawa maksud larangan mengumpat. Asbab nuzul ayat ini adalah kerana suatu hari Salman Al-Farisi makan lalu tertidur kekenyangan. Semasa tidur beliau berdengkur. Orang yang mengetahui perihal makan dan tidurnya menyebarkan kepada orang ramai. Lalu turunlah ayat ini. Membicarakan keaiban atau keburukan orang lain yang tidak disukainya sama ada dengan menyebut secara jelas atau secara isyarat adalah dilarang oleh Allah. Maupun begitu, terdapat beberapa jenis umpatan yang dibenarkan. Antaranya ialah orang yang dizalimi harus mengadu kepada hakim bentuk kezaliman, meminta fatwa, memberi peringatan tentang keburukan orang-orang yang terang benderang melakukan maksiat, menjauhkan manusia daripada terkeliru dan memperkenalkan seseorang dengan gelaran yang masyhur. Punca berlakunya perbuatan menghina, mencela, memanggil dengan gelaran buruk dan sebagainya adalah kerana kurang didikan agama, iman lemah, hasad, dengki dan cemburu, mengikut hawa nafsu serta sombong dan angkuh. Orang yang tidak didik dengan didikan agama yang betul tidak akan dapat membezakan antara yang betul atau salah. Manakala orang yang sombong ini akan suka merendahkan orang lain. Perkara ini amatlah tidak bagus dalam hidup bermasyarakat. Antara kesannya ialah dimurkai Allah, melemahkan umat dan negara, menimbulkan rasa marah dan permusuhan dalam masyarakat, melemahkan umat dan negara, menimbulkan rasa marah dan permusuhan dalam masyarakat, menjatuhkan maruah serta dibenci masyarakat. Sebagai umat Islam, kita tidak mahu perkara sebegini berlaku kepada diri, keluarga dan masyarakat. Oleh itu, kita mestilah mempelajari ilmu agama, muhasabah diri, sentiasa beristighfar dan taubat nasuha, serta sentiasa menghubungkan silaturahim. Allah tidak akan melarang kita membuat sesuatu tanpa sebab. Malah setiap larangan dan perintah tersebut memberikan banyak kebaikan daripada keburukan. Antara hikmah larangan adalah dapat menunjukkan Islam sentiasa menekankan tentang akhlak dan
rahim antara masyarakat, dapat mengelakkan dari timbul perpecahan dalam masyarakat. Umat Islam hidup tenteram sebagai saudara seagama serta mengelakkan daripada timbul fitnah. Bermula daripada saat ini, ayolah kita sama-sama beristiqamah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.